Dari segi perdagangan, ekonomi hari ini sudah menjurus ke arah jual beli dalam talian. Ini perubahan, kamu boleh lihat. Okey, apabila ini berlaku, apabila perkara ini berlaku, maka pemikiran manusia itu, orang itu sendiri, individu itu sendiri sudah berubah. Satu, dia sudah tidak perlu lagi berinteraksi secara verbal, secara face to face, tidak ada keperluan lagi. Dia cuma gunakan untuk beli apa saja yang dia nak dapatkan. Okey, kamu nampak bagaimana hari ini sistem ini berubah dari segi perdagangan. Yang memberi impak yang besar kepada ekonomi positifly, secara positif. Kemudian kamu lihat hari ini sesiapa saja, kita bercakap tentang ekonomi ya, hari ini sesiapa saja boleh berniaga. Dia boleh memulakan perniagaan daripada rumah. Dia tidak perlu set up kedai. Okey, dia boleh berniaga daripada rumah. Kita boleh lihat. Dah banyak ramai orang yang melakukannya. Khusus sejak pandemik ini melanda dunia. Okey, ini perubahan. Ini perubahan. Jadi kamu sebagai golongan belia, kamu tidak boleh berada dalam zon selesa pemikiran. Boleh repeat tak saya sebut frasa tadi itu? Boleh repeat tak? Dalam comment box, boleh repeat. Zon selesa pemikiran. Comfort zone of thinking. Yes. Zon selesa pemikiran. Baik. Sebab apa? Apabila kamu berada dalam zon selesa pemikiran, apa yang akan berlaku ialah kamu akan ketinggalan. Sebab mereka yang berada dalam zon selesa pemikiran ini, dia tidak boleh terima perubahan-perubahan yang berlaku. Andai kata dia boleh terima, maka mungkin dia keterbelakang dalam menerima perubahan yang berlaku. Sebab dia masih lagi berfikir keterbelakang 10 tahun yang dahulu. 10 years backwards. Kita boleh, kenapa tidak begini? Kenapa kita tidak menjalankan perniagaan begini? Kenapa orang masih tidak berurusan begini? Begitu. Dia masih lagi keterbelakang, tak boleh. Jadi kamu sebagai golongan belia, kamu sebagai aset pembangunan itu sendiri, kamu tidak boleh berada dalam zon pemikiran yang selesa, comfort zone of thinking. Okay. So, comfort zone of behavior. Lagi satu. Comfort zone of behavior. Zone selesa tingkah laku. Ini saya gunakan. Boleh repeat. Comfort zone of behavior. Comfort zone of behavior atau comfort zone tingkah laku. Ada yang boleh masuk dekat comment box tadi. Zone selesa pemikiran. Yes. Comfort zone of behavior. Okay, very good. Anda mengikuti. Comfort zone of behavior. Okay. Comfort zone of behavior ini adalah maksudnya tadi pemikiran. Maksudnya kita kena advancekan cara kita berfikir. Kita perlu advancekan pemikiran kita. Yang inilah saya sebutkan tadi. Di mana kamu mungkin di IPT, kamu perlu dapatkan lebih banyak latihan, kamu perlu kursus, kamu pergi. Kalau tidak ada latihan, tidak ada kursus, kamu boleh lakukan melalui pembacaan itu, pembacaan. Hari ini kamu boleh surf internet, boleh dapatkan banyak maklumat dan sebagainya. Okey, comfort zone of behavior. Comfort zone of behavior ialah dia tidak adjust atau dia tidak ubah tingkah laku dia seiring dengan kemajuan. Seiring dengan kemajuan. Maksudnya dia tidak bergerak. Dalam keadaan sekarang, pergerakan itu ada degree of speed. Okey. Boleh catat atau ada dekat, kamu dapat tak? Kalau kamu dapat degree of speed,
Comfort zone of behavior, very good. Degree of speed. Apa dia? Kalau ada yang boleh type kat situ, degree of speed. Apa itu degree of speed? Apa itu degree of speed? Okay, okay, very good. Yes, very good. Yeah, thank you. Okay, degree of speed maksudnya tahap kelajuan dia. Tahap kelajuan dia. Jadi kalau bagi golongan belia, ini sangat penting. Your degree of speed. Tadi comfort zone of behavior. Comfort zone of behavior ini perlu dilihat secara serius. Diri kamu sendiri. Adakah kamu berada dalam comfort zone of behavior? Satu. Dan kamu perlu adjust degree of speed. Kamu kena adjust kelajuan kamu. Okay. Kalau sekarang ni kamu berada dalam katakan 40 miles per hour, 40 mph miles per hour. Kelajuan sekarang ini, speed of the world, kelajuan dunia sekarang ini mungkin berada antara 85 hingga 90 mph miles per hour untuk individu. Kita bukan bercakap tentang kenderaan. Kalau kenderaan kita dah tak boleh, kita mungkin dah tak boleh kejar, kan? Sebab kenderaan berteknologi tinggi sekarang ni. Yes, tahap kelajuan, degree speed, yes. Tapi kelajuan kita. Jadi kelajuan kita ini akan menentukan comfort zone of thinking tadi dengan comfort zone of behavior. Jadi ada apa tadi? Jadi ada 3 perkara tadi. Degree of speed. Degree of speed akan menentukan kita yang berada dalam comfort zone of thinking, comfort zone selesa pemikiran dengan zone selesa tingkah laku. Saya ulang tadi comfort zone ataupun speed, degree of speed, tahap kelajuan kita, tahap kelajuan kita akan menentukan apa ni, comfort zone of thinking, dan juga yang saya sebutkan tadi, behavior. Jadi this is very important untuk kamu faham, iaitu bagaimana degree of speed, yes, menentukan tahap comfort zone of thinking and comfort zone of behavior. Jadi sekarang kena check lah, kena self check. Saya gunakan istilah self check maksudnya kamu seolah-olah ada satu speedometer. Kamu macam ada satu speedometer yang kamu akan check speed kamu. Di mana kelajuan kamu. So kelajuan inilah yang akan menentukan comfort zone of thinking dengan comfort zone of behavior. Jadi kamu boleh control degree of speed ni, kamu boleh control. Kamu boleh tentukan dekat mana degree of speed yang diperlukan mengikut keadaan semasa. Jadi thinking, bila saya sebut thinking ni, saya nak bercakap dengan thinking. Saya akan masukkan tentang thinking nanti. Kita akan lihat dalam next slide tadi. Okey, tadi saya bercakap tentang mencari peluang, mencari yes, like Wi-Fi speed degree. TV kata like Wi-Fi speed degree, betul Jadi kalau Wi-Fi tak ada speed, memang kamu akan lihat kelembapan. You cannot access everything fast. Betul. You cannot access everything fast. Semua slow. Okey, dalam mencari peluang untuk latihan kepada kamu, sentiasa ingat apa yang saya sebutkan tadi. Why you need this? Kenapa kamu perlukan? Sebab kamu perlu letakkan diri kamu pada satu aras. Kamu paksa letakkan diri kamu kepada satu aras yang akan membantu kamu dekat situ. Okey, kita lihat the next item dekat sini ialah berada dalam kelompok berimpak.
Okey, jadi apabila kamu sudah kenal pasti, kamu telah kenal pasti the comfort zone of thinking and the comfort zone of behavior. Kamu sudah meningkatkan keupayaan kamu melalui degree of speed. Akhirnya kamu akan kamu mesti berada dalam kelompok berimpak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kelompok berimpak? Kelompok berimpak. Okey, cuba kita dapatkan feedback sedikit. Okey, siapa boleh bagi feedback sikit. Apa yang dimaksud dengan kelompok berimpak? Saya nak dengar. Okey, golongan yang akan memberi kebaikan. Okey. So, anything else? Kelompok berimpak. Apa yang dimaksudkan dengan kelompok? Kawan-kawan yang memberi impak yang positif kepada diri kita. Okey. Yang dapat menambah baik kita. Okey. Kelompok berimpak. Anda akan berada dalam golongan berpengaruh ke arah lebih baik. Okey. Yes. Okey. Jadi kita perlu mencari circle yang baik dan tarik rakan-rakan. Okey, kelompok berimpak. Yes, very good. Very good understanding. Very good. Kamu kefahaman kamu sangat baik. Ini bermakna your degree of speed sangat baik. Golongan berbuat. Okey, dekat sini memastikan sentiasa berada dalam kelompok yang berimpak, iaitu circle lah. Bagus, very good. Faiz Hakimi telah gunakan, dia telah coin that word circle, supaya kamu berada dalam circle yang berimpak. Maksudnya, kamu boleh mengeluarkan idea, kelompok yang lebih positif, kelompok, okay, yes, correct, di mana kamu mampu untuk mengeluarkan idea dalam membangunkan. Pertama, saya sentiasa bercakap tentang self-development, membangunkan diri sendiri, sebab apabila kita mempunyai kekuatan pada diri kita sendiri, baru kita boleh membangunkan orang lain, kita boleh membangunkan perkara-perkara yang lain. Kitaran golongan sekeliling positif aura, yes, very good. Kelompok berimpak ni semua, segala-galanya. Di sinilah yang akan menentukan kamu. Bagaimana kamu berfikir dan bagaimana kamu behave, tingkah laku kamu. Yang saya sebutkan tadi. Di sinilah kamu akan buat adjustment. As individu, sebagai positive person, yes, very good, Tivia. Sebagai individu yang berada dalam kelompok yang berimpak, kamu mampu melakukan perubahan. This is very important. Kamu akan mampu melakukan perubahan kepada diri kamu sendiri, perubahan kepada keluarga, perubahan kepada society, kepada masyarakat itu sendiri, yang akhirnya akan menjurus ke arah membangunkan, memberi kesan positif terhadap pembangunan negara itu sendiri. Okey, saya harap kamu faham. Jadi kelompok berimpak tinggi dia sangat penting. Jadi adakah kita sudah ada kelompok yang berimpak? Sebab kita sekarang ni bercakap tentang generasi kamu. Kita sedang bercakap tentang generasi kamu. Generasi kamu. Saya tak nak berulang-ulang kali mengatakan macam very klise, macam pembangunan negara dan sebagainya. Tidak. Diri kamu sendiri. You yourself. Saya nak bercakap tentang itu. Supaya adakah kamu sekarang ini sudah berada dalam kelompok yang berimpak? Okey. Kamu akan selepas ini, sekarang dalam IPT sendiri, di mana kamu berada sekarang ini, kamu mesti berada dalam kelompok yang kamu sudah berada dalam kelompok yang berimpak, iaitu institusi pengajian. Institusi pengajian adalah kelompok yang berimpak, di mana kamu menjana ilmu, di mana kamu mendapat macam-macam input supaya akan berlaku pembentukan positif dari segi pemikiran dan juga behavior. Dua perkara ini, pemikiran, thinking and behavior.
Dia akan menjadi, dia akan shape, dia akan membentuk kamu. Dia akan membentuk kamu menjadi seorang yang mampu berfikir dengan lebih baik, dengan lebih baik, dengan lebih berkesan. Saya gunakan perkataan lebih berkesan. Sekeliling yang tidak ambil kisah mewujudkan golongan tidak menghiraukan. Okey, tadi cuba. Baik. Input, output. Okey, good. Tivia. Ini bagus ni. Banyak respons ni. Very good. Saya suka banyak respons ni. Okey, jadi berbalik kepada kelompok berimpak tadi, sekarang kamu sudah berada dalam kelompok yang berimpak, di mana kamu dapat menjana, di mana ilmu itu dijana. Jadi apabila kamu selesai perjalanan kamu di IPT, kamu akan keluar. Kamu akan keluar. Bila kamu keluar, kamu akan bawa impak tersebut ke dalam kelompok masyarakat. Kamu akan membawa, kamu mesti bawa impak tersebut ke dalam masyarakat. Sebab kamu berada dalam kelompok yang berimpak. As an influential ataupun orang yang mempunyai kesan yang sangat high impact person. Kita nak gunakan high impact person. Boleh? Apa dia? Boleh komen balik dekat saya. High impact person. High impact person. Okay. Yes, high impact person. High impact person. Sebab apa? Hari ni topik kita ni sebenarnya hari ni ialah high impact person. Tentang high impact person. Tentang melahirkan high impact person. Jadi apa saja yang kamu lakukan adalah untuk menjurus, untuk membangunkan diri kamu menjadi individu yang berimpak tinggi. Jadi individu yang berimpak tinggi inilah yang akan mempengaruhi persekitaran. Yang akan mempengaruhi persekitaran. Yang akan berada dalam kelompok yang berimpak. Itu cara untuk mewujudkan kelompok yang berimpak. Tapi kalau kamu sekarang ini tidak berada dalam, tidak boleh menjadi high impact person, bila kamu keluar nanti, kamu akan dipengaruhi oleh mereka yang tidak berada, yang bukan high impact person. Tapi kamu lihat aset tadi, saya berbalik kepada apa yang saya sebut tadi, aset, bagaimana membangunkan aset itu. So kamu adalah aset, kamu adalah high impact person. Daripada high impact person ini akan lahir kelompok berimpak tinggi, the high impact group. So high impact group tadi, okey, tadi saya sebut apa tadi, high impact group tadi ada dua perkara. Ada tiga perkara tadi yang saya sebutkan tadi. Ialah apa? Ialah pemikiran. Comfort zone of thinking. Iaitu mengubah comfort zone of thinking, comfort zone of behavior, and you decide the degree of speed. Ada tiga perkara. Kamu sebagai belia, kamu sebagai belia di IPT hari ini yang akan menjadi aset yang sangat kuat pada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara. Paling penting sekali kepada siapa? Kepada diri sendiri. Jadi inilah cara dia. Bagaimana kita akan dapat melihat kesan. Bagaimana kita akan dapat melihat kesan itu. Sekiranya kita gagal di sini, kalau kita gagal di sini, maka apabila kamu keluar nanti, belia itu sendiri akan gagal. Sebab kita tidak dapat mewujudkan apa tadi? Kita tidak dapat mewujudkan apa tadi? Kelompok berimpak. High impact group. So bila tidak ada kelompok berimpak, maka kita tidak boleh mobilize. Maka kita akan gagal mobilisasi generasi belia ke arah segala pembangunan. Tadi saya sebut tadi apa? To economy, to social, and to politics. Okey, setakat ini. Apa? Ada komen? Ada feedback setakat ini? Faham tentang perkara tadi? Faham tadi? Kamu telah pick up, boleh pick up.
Yes, very good. Understand. Very good. All clear. Very good. Fikri, Nora. Yes. Thank you. Okay. Yes. Okay. Very good. Okay, sekarang saya pergi ke next slide. Okay. Jadi kita lihat kepada ourselves. Ini ourselves. Saya letak slide tu. Can you see the slide? Ourselves. Di sini. Segalanya berlaku di sini. Okay, segalanya berlaku di sini. Okay, so apa yang kita kena lakukan? Dekat sini, the brain. Yes, the brain. Right, the brain. Okay. Otak, ada yang sebut otak. The brain sama. Okay, ini grey matter. The brain, saya nak sebutkan. The brain, otak yang disebut sebagai grey matter. Grey matter. Grey matter ni maksudnya kalau kita belah, kita boleh keluarkan otak itu. Kita boleh keluarkan otak itu. Kita ada satu, the brain, lagi satu yang disebut the mind. M-I-N-D. M-I-N-D. Mind kita ialah yang kita think. The mind is the one we used to think. Thoughts datang dari mind ini. Mind, 24 hours, 24 jam. Ini yang perlu dikawal. 24 hours. Okay, kita start. Kita lihat dekat sini apa. Saya ambil daripada sini saya ambil daripada clockwise. Kita pergi clockwise clockwise. Pertama ialah belajar. Okey, belajar, learn. Di sini belajar ni, belajar yang saya maksudkan di sini bukan belajar akademik. Bukan belajar akademik. Maksud saya belajar bukan sahaja akademik, tetapi belajar sesuatu yang boleh memberi kesan kepada diri kamu. Belajar sesuatu yang boleh memberi kesan kepada diri kamu. So you have to learn. When you learn, it is here. Satu maksud belajar. Okay? Yes. Skill, kemahiran, everything is there. Skill, kemahiran dan sebagainya semua ada di situ. Okay, belajar. How you think. Okay, semua dekat sini. Sama ada kamu belajar secara akademik, sama secara formal ataupun informal. Tapi mesti memberi kesan, mesti ada kesan, mesti ada impact to yourself. Okay, belajar. Belajar, ini siap. So the impact has to be there. Selalu ingat, the impact must be there. I must make an impact. Boleh tulis. Ada boleh catat. I must make an impact. Saya mesti melakukan impact. Apabila saya belajar, I must have an impact. I must make an impact. Yes, very good. Muhammad Aiman Asfar. I must make an impact. Yes, very good. Very good. I must make an impact. Okay, to who? Kepada siapa? I must make an impact kepada siapa? To myself. To myself. Okay, to myself. So, when I make an impact to myself first, Nur Akila, when I make an impact to myself first, then the impact will affect the society. Apabila saya melakukan impact, apabila berlaku impact pada diri saya sendiri, maka dengan otomatisnya kelompok yang saya sebutkan tadi itu, kelompok itu akan berimpak. Kita akan dapat lihat kelompok yang berimpak. Okay? Okay. So belajar. So dekat sini perlu belajar. Okey, bila kita sebut belajar, ada lagi satu perkara, iaitu creativity. Creativity ini datang daripada mana? Creativity ini ada dalam diri setiap orang. I must make an impact myself and to my friends and members. Very good, Tivia. Very good, Tivia. Okay, Minda, right, the mind. Very good. Okay, let's look at creativity. Let's look at creativity. Okay, what is creativity? Apa itu creativity? Creativity ini ada di mana? Creativity ini ada di mana? Creativity ini ada dalam diri setiap daripada kita.
You understand? Creativity ada dalam diri kita. So apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Kita kena keluarkan kreativiti tersebut. Kita perlu keluarkan kreativiti tersebut. Kalau kita tidak keluarkan kreativiti kita, maka kita tidak akan dapat melihat something kreatif. So, ada dalam diri kita. Jadi untuk keluarkan kreativiti ini, ada dua cara. Satu, kita belajar sendiri. Lagi satu, kita belajar melalui orang lain. Kita belajar sendiri ataupun kita belajar melalui orang lain. Dan of course dalam cara yang paling banyak ialah kita belajar daripada orang lain untuk mengeluarkan kreativiti kita. Sebagai contoh, jika kamu ingin belajar muzik, bagaimana kalau kita tidak berani untuk cungkil kreativiti? Okey, Akilah sebentar. Saya akan bercakap tentang itu. Bagaimana kalau kita tidak berani? Okey. Ini keyakinan. Saya sedang bercakap tentang keyakinan. Ini topik keyakinan. Kreativiti ini ada dalam diri kita. Satu, kita dapat keluarkan kreativiti ini dalam diri kita. Satu, dengan melihat. Satu dengan melihat. Mungkin kita menonton orang lain melakukannya. Atau kita sendiri menghadirkan diri di tempat di mana kreativiti itu berlangsung. Katakan menyanyi, katakan bermain muzik. Kreativiti itu ada dalam diri kita. So kalau kita nak develop, kalau kita nak bangunkan kreativiti ini, apa yang kita kena buat? Mungkin kita kena tonton. Satu, mungkin kita kena menghadiri kelas. Kita pergi belajar dengan orang lain. Kita mengikuti bengkel-bengkel kreativiti. Dan kita akan dengan sendirinya keyakinan itu akan timbul. Okey, balik kepada Akilah tadi, soalan Akilah tadi, bagaimana kalau kita tidak berani? Okey, keberanian itu akan datang apabila satu, dengan yang saya sebutkan tadi, iaitu dengan cara menonton orang lain buat satu, tetapi lebih efektif kalau kita sendiri menghadirkan diri dalam satu sesi atau satu bengkel yang mana kita akan diberi motivasi untuk mengeluarkan kreativiti itu daripada diri kita. Yes, believe self to more creativity, self belief and believing. So keyakinan, sebab semuanya ada dalam diri kita. That mechanism is in you. The mechanism is in you. Mekanisme itu, it's a built-in mechanism. Mechanism is a built-in mechanism yang sudah ada di dalam diri kamu. Kamu keluarkan the creativity. Kamu mengeluarkan kreativiti itu dengan penuh keyakinan, self-confidence. Yang inilah yang mana kamu perlukan bimbingan, kamu perlukan coaching. Balik kepada tadi, siapa tadi yang Nur Akilah, Akilah tanya, bagaimana kalau kita tidak berani? Okey, keberanian ini perlu bimbingan. Perlu bimbingan. Okey, bimbingan ialah apabila kita mula melihat, kita melihat dengan lebih banyak orang lain lakukan. Maka dengan sendirinya kita akan dapat keberanian untuk mengeluarkan kreativiti tersebut. Dan of course dengan bimbingan, di mana ada motivasi. Okey, katakan hari ini saya bersama dengan kamu. Adakah kamu rasa yakin? Saya bersama dengan kamu. Adakah kamu rasa yakin? Saya telah bercakap lebih 30 minit. Adakah kamu rasa yakin? Kamu akan develop diri kamu sebagai high impact person. Saya telah bercakap lebih 30 minit. Adakah kamu rasa yakin kamu akan menjadi high impact person dengan apa yang saya sampaikan pada pagi ini? Yes. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. So, balik kepada, okay. So, okay, dekat sini kita perlu, okay, kita nak mulakan, okay, kita ada apa yang sebut affirmation. Ini saya masukkan affirmation, AFFIRMATION. Affirmation ialah kata-kata yang kita kena start daripada sekarang, kita kena ubah. Saya sebagai contoh, kalau kamu fikir saya kurang pasti, kamu kena ubah.
Kamu kena ubah kepada saya pasti. Saya kurang yakin, ubah kepada saya yakin. Sebab apa? The brain ini dia akan program. Dia akan program. Kalau kamu sebut takut, saya takut, dia akan program. Apabila dia program, dia akan menghantar signal itu ke tubuh badan. Dan di sini akan muncul fear. Ketakutan itu akan muncul. Sebab kamu telah storekan di dalam otak kamu perkataan takut. Sebab perkataan takut itu bermakna adalah satu feeling, satu perasaan. Takut, saya rasa takut sebab kamu dah program. Mindset ni kena ubah. Mindset training, paradigm kita sebut sebagai paradigm shift. Okay, so kita balik kepada creativity tadi. So creativity ni ada dalam diri kamu. So kamu kena keluarkan creativity. Dengan satu ialah dengan belajar, satu sendiri, belajar sendiri. Ataupun belajar dengan orang lain, belajar dengan bimbingan, belajar dengan dorongan, ataupun dengan menghadirkan diri kamu di tempat di mana kreativiti itu diajar. So kamu ada banyak kreativiti di dalam diri kamu. Percaya atau tidak, kamu ada macam-macam kreativiti. Tidak ada seorang pun yang tidak kreatif. So bila kamu mulakan, iaitu perjalanan untuk mengeluarkan kreativiti dalam diri kamu, kamu akan nampak hasil dia. Dan jangan compare. Bila kamu lakukan, bila kamu nak keluarkan. Yes, creativity and style. Very good, Muhammad Aiman. Creativity and style, dia kata. Bila kamu nak lakukan sesuatu, jangan compare. Jangan, saya nak buat macam itu, saya tidak. You do on your own. Do on your own and in your own way. Creativity kamu sendiri. Okay, ini penting. Analisis diri. Analisis diri. Ini juga di brain thinking. Don't compare but learn from it. Yes, very good, Aiman. Thank you. Don't compare, but learn from it. Very good. Analisis ini sentiasa kena buat. Ini sentiasa kena buat every 2 months, every 3 months. Okay, kita ambil 4 months. Okay, kita jadikan satu cycle ataupun kita jadikan 3 months, satu cycle, satu kitaran. So in a year, dalam 1 tahun kita akan buat analisis selama sebanyak 4 kali. Every 3 months. Kalau kita buat every 3 months, kita every 3 months, maka kita akan buat 4 kali setahun, 4 kali setahun. So kamu boleh lakukan analysis. Now, why is analysis important? Kenapa analisis ini sangat penting? Kenapa analisis ini penting? Kenapa analisis ini penting? Why? Sebab melalui analisis kamu akan dapat menentukan kedudukan kamu. Melalui analisis kamu akan dapat menentukan kedudukan kamu, iaitu di mana kamu berada. Di mana? Kenal pasti perkembangan diri. Yes, very good. Sama. Pakai baik double mask keluar. Itu pun keluar sekejap-sekejap je. Tak ada ni. Ada lagi? Okey, kenapa analisis ini penting? Ada lagi? Tapi tanggung memang tak, orang kata, 2000 lebih tak ada. 2000 lagi, masih lagi. Saya minggu depan insyaAllah dapat vaksin. Oh, Alhamdulillah. 2 bulan lah. Okey. Kelemahan perlu diperbagi. Okey, analisis, progression, very good. Progression, analisis, diri self analysis akan menentukan kamu berada di mana. Macam tadi saya sebut degree of speed. Degree of speed ini pun masuk dalam analisis diri. Kalau every 3 months kamu dapati kamu berada di speed yang sama, that means nothing is happening. Kan? Kita dapat mengetahui dari ada komen tadi Okey. Hari ini perlu lebih baik daripada semalam. Okey. Banyak. Ini semua akan membantu. Self analysis ini semua akan membantu. So you make a cycle. Buat satu cycle, iaitu every 3 months. Every 3 months lakukan analisis diri. So dalam setahun ada 4 kali. Dalam setahun ada 4 kali. Tamaan. Okey. Tapi kita memang dah mohon tu semua tu.
Tengok macam Ah, macam saya tengok apa ni, dan analisis ini perlu berterusan, continuous process. Analysis is a continuous process. Analysis adalah proses berterusan yang akan membantu self-check. Ini self-check. Okay? Self-check, every 3 months kamu buat self-check. Ya, potensi diri belum dicapai secara maksimum. Very good. Narakila, very good. Very good understanding. Okay, that means analysis ini akan menentukan untuk balance keseimbangan. Kenapa ramai yang kata saya tak boleh, saya bos saya tak boleh menghadapi, saya risau dan sebagainya, adalah kerana mereka tidak melakukan analisis. Tidak melakukan analisis diri, tidak ada self-check. Dan anxiety akan berlaku. Ini ada Muhammad Aiman kata anxiety. Anxiety itu perasaan cemas akan wujud apabila tidak ada self-check. Ada analisis diri. Akan berlaku anxiety. Anxiety ini kita itu dia akan masuk ke bahagian-bahagian lain, iaitu depression. Kemurungan pun boleh berlaku apabila analisis diri tidak dilakukan. Itu sebab self-check ini sangat penting. Self-check ini sangat penting supaya dapat kita. Okey. Baik, sekarang saya pergi kepada kaji. Okey. Kaji. The brain. Kaji ni maksudnya apa saja yang kita lakukan, kita perlu kaji. Kaji means kita akan spend time, ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu, kita sebut mengkaji sesuatu. Saya nak kaji dulu. Saya nak kaji dahulu, adakah benda ini akan memberi impak yang tinggi kepada diri saya sebelum saya lakukan. Ataupun kalau saya lakukan perkara ini tidak ada impak, flat. So apa saja yang kamu lakukan, kamu perlu kaji dahulu. Kaji dahulu, okey. Sama ada perkara ini akan memberi impak atau tidak. Kalau tidak ada impak, meaning don't waste your time. Bermakna kamu jangan habiskan masa kamu di situ. Katakan, saya katakan substance abuse, substance. Kalau kita ambil substance, kamu semua tahu apa substance abuse. Kalau kamu ambil, baik, kamu ambil dadah ke, kamu ada ambil apa-apa saja yang dimasukkan dalam tubuh badan ini yang boleh memberi temporary relief, satu suasana khayal yang sementara dan sebagainya. Jadi bila kamu kaji, adakah ianya akan memberi impak kepada diri kamu? Yes, of course. Kan? Kamu boleh tentukan. Itu sebab mengkaji sesuatu itu sebelum melakukan adalah sangat penting. This is how the brain works. So understand that. Okay. And then berwisi. Kita pergi ke berwisi. Semua orang mesti ada vision. Mesti ada visi sendiri. Mungkin organisasi ada visi dia. Itu apabila kita berada dalam organisasi. Bila kita berada dalam satu institusi itu ada visi. Itu visi organisasi atau institusi itu sendiri. But how about you? Bagaimana dengan diri kamu? Apakah visi yang ada pada diri kamu? Kamu sudah ada visi atau belum? So kamu mesti tentukan visi kamu sendiri. Vision, yes. Tivia kata goal, vision. What can you see? What is the vision? Vision is sight. Vision ialah sight, penglihatan. What do you see? That means, katakan vision, short term, long term. Long term vision, short term vision, visi jangka panjang, visi jangka pendek. Dalam 5 tahun akan datang, boleh atau tidak kamu develop diri kamu. Saya akan develop diri saya untuk mendapatkan ijazah sarjana muda kejuruteraan. It's a vision. You have a vision. Selepas itu saya akan bangunkan apa. Ini semua mesti ada. Jadi kalau tidak ada vision dalam apa yang kita lakukan, kalau daripada sekarang, bermakna hala tuju itu tidak jelas.
hala tuju tidak jelas. Jadi visi itu sangat penting supaya setiap keluar, okey, okey ya Dayang, okey, thank you Dayang. Okey, bervisi itu mesti ada, harus wajib ada kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang berimpak. Kalau nak jadi an high impact person, maka mesti ada vision. Menjadi high impact person tak guna, tak guna. Cara menetap. Okey, cara menetap vision ni ialah ini sebenarnya terpulang pada kamu sebab kamu menetapkan visi ini untuk diri kamu. Kamu menetapkan visi ini untuk diri kamu. Jadi apa yang kamu boleh lakukan? Ini soalan yang baik. Apa yang kamu boleh lakukan ialah kamu mesti melihat diri kamu sekarang. Kamu berada di mana sekarang? Sekiranya kamu berada di IPT, maka vision kamu ialah selepas ini apa yang akan kamu lakukan. Saya bukan bercakap tentang nak dapatkan pointer yang tinggi, nak lulus first class degree dan sebagainya. Tidak. Ini ialah apa yang akan kamu lakukan untuk diri kamu selepas kamu keluar daripada IPT. Tadi saya ada sebut tentang meletakkan diri kamu dalam high impact group, kelompok berimpak tinggi, right? Jadi your vision mesti synchronize. Visi kamu sekarang yang kamu tetapkan ini mesti synchronize dengan perkara tersebut. Okey? Iaitu apa? Untuk menguruskan diri kamu ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk meletakkan diri kamu ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk itu visi kamu apa? Iaitu, okey, katakanlah kamu inginkan sesuatu, kecemerlangan. Okey. So, apa yang kamu boleh lakukan dari visi kamu itu, kamu boleh masukkan kecemerlangan yang kamu inginkan tadi di dalam visi kamu. By the year 2025, that's your vision. Menjelang 2025, saya sudah memiliki ijazah sarjana ataupun PhD doctorate apa saja. Itu contohlah, contoh. Ini bukan akademik saja, anything. Macam hari ini kalau kita tengok anak muda yang banyak ada vision dia, visi dia untuk membangunkan sebuah perniagaan, untuk membangunkan sebuah empire perniagaan. Ramai anak-anak muda yang berjaya. Ini vision. Okey. Berfikir dengan teknik. Okey, saya pergi kepada berfikir dengan teknik. Kenapa? Semua orang dengar sebaiknya. Okey. I shared the jam file. Okey, Ernie, thank you. Okey, berfikir dengan teknik. Berfikir, semua orang berfikir. Semua orang berfikir. Kamu berfikir, saya berfikir. Tapi kalau berfikir dengan teknik, maka impak dia lain. How to think. To think of the proper technique of thinking. Bila kita nak sediakan perancangan dan sebagainya untuk kita sendiri, kita mesti ada teknik. Berfikir dengan teknik. Maksudnya bukan macam okey, saya nak berfikir sekejap. Tidak. Kamu perlu ada subjek, kamu perlu ada topik. Orang kata put in on paper, mungkin kamu kena tulis, kamu berfikir dengan teknik. Iaitu kalau saya gunakan sistem ini, teknik. Bila kita sebut sistem, dia ada kaitan dengan teknik. Kalau saya gunakan sistem ini, sejauh mana saya boleh pergi? Jadi bila kamu gunakan satu sistem, kalau saya menggunakan model ini, adakah model ini akan membantu saya? Ini berfikir dengan teknik. Maksudnya bila kamu fikir, kamu ada gunakan tool untuk berfikir, alat. Sebab berfikir dengan teknik akan menghasilkan keputusan yang very positif. Kamu boleh lihat keputusan tersebut. Itu sebab bila berfikir ni kena catat. Kena ada plan, satu plan tindakan. Itu berfikir dengan teknik.
teknik yang kamu gunakan ialah menyediakan satu plan tindakan. Itu berfikir dengan plan. Berfikir dengan teknik. Ada satu plan tindakan yang khusus kan satu perkara. Okey? Okey. So, di sini tadi. Okey balik kepada saya share. Saya ada lagi satu slide. Okey, just share another slide. Sorry. Okay, now let me go to this. Okay, plan perancangan diri. Kamu nak, kamu boleh take note di sini. Baik, untuk plan perancangan diri ini saya telah list down. Okay, satu ialah kemampuan, iaitu kamu harus tahu kemampuan anda sekarang ini. Okay, bagaimana? Okay. Kemampuan anda bagaimana ya sekarang ini, keadaan kamu sekarang ini bagaimana, ataupun akan datang bagaimana. Okey, ini plan perancangan diri. Plan perancangan diri ini kamu boleh start buat, tak ada masalah. Sekarang pun kamu dah boleh start buat, tak payah tunggu sampai kamu keluar daripada college, keluar daripada universiti. Itu plan perancangan kemudian. Tapi sekarang ni dalam menetapkan keyakinan diri kita, kamu sudah boleh mulakan plan perancangan diri ini dengan kemampuan anda. Apakah kemampuan anda sekarang ini sebagai seorang belia, sebagai seorang pelajar anda? Okey. Kemudian kita kena melihat kepada, maksudnya senarai ini mesti ada. Senarai ini mesti ada apabila anda memikirkan tentang plan perancangan diri anda. When you're planning for you, when you're preparing a plan for yourself, you must include semua ini. Kemampuan, bakat serta kebolehan. Bakat serta kebolehan. Jangan risau. Oh, saya tak ada bakat, saya tak ada kebolehan. No. Kamu ada. Kamu ada bakat, kamu ada kebolehan. Kalau kamu boleh mendengar, itu adalah bakat. Kalau kamu adalah seorang pendengar yang baik, itu adalah bakat. So you work on that. Perhalusi perkara tersebut. Okey. Sokongan yang boleh anda perolehi. Okey, sokongan ini sangat penting. Okey. Kalau tak ada bakat tapi keyakinan, saya tak dapat soalan tadi tu. Saya tak dapat. Nanti postkan balik soalan tu. Okey. Baik, sokongan yang boleh anda perolehi. Apakah sokongan yang boleh anda peroleh? Siapakah yang akan menyokong anda? Okey, as an individual, sebagai individu, pastinya keluarga akan menyokong apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, keluarga akan menyokong, dan sokongan ini mesti dimasukkan dalam plan perancangan diri kita. Dalam plan perancangan diri kita mesti masukkan sokongan yang kita boleh perolehi. Anda sekarang ini sedang mungkin disokong oleh pelbagai pihak. Sebagai seorang pelajar, pelbagai pihak sedang menyokong anda. Right? Tapi dalam plan perancangan diri sendiri, lihat sokongan yang boleh anda perolehi untuk melakukan sesuatu. Okey. Persekitaran anda. Persekitaran is very important. Persekitaran, tadi saya sebut, persekitaran akan membentuk personality. Persekitaran akan membentuk personality. Jika persekitaran anda itu tidak sebagaimana yang anda harapkan, maka ia boleh menjejaskan personality. Jadi kalau anda rasa ini termasuk, mungkin anda di IPT, kan, bila balik ke kampus nanti, persekitaran itu adalah persekitaran yang positif, sebab ada pergerakan, ada pergerakan yang berlaku, mobilisasi yang berlaku secara positif. So anda tak payah risau. Tapi bila anda keluar nanti, bagaimanakah persekitaran tersebut? Apabila anda dapati bahawa persekitaran itu tidak akan membantu, perkara yang harus anda lakukan ialah keluar daripada persekitaran tersebut.
itu adalah cara terbaik. Apabila anda melihat persekitaran itu tidak akan membantu anda perlu keluar pada persekitaran tersebut. Jadi dalam pelan perancangan perlu ada persekitaran, perlu cerita pasal persekitaran. Anda perlu lihat kepada persekitaran. Baik, tahap motivasi anda. Tahap motivasi anda kena masukkan dalam pelan perancangan anda. Tahap motivasi anda ini macam mana? Adakah motivasi anda tinggi? Jika motivasi anda tidak tinggi, maka anda perlu usaha ke arah meningkatkan motivasi anda. Itu tujuan pelan perancangan. Kalau keyakinan tidak tinggi, maka anda kena berusaha untuk meningkatkan keyakinan. Kalau motivasi tidak tinggi, maka anda perlu tingkatkan motivasi. Mungkin anda nak dengar, nak menghadiri bengkel-bengkel motivasi, kursus-kursus motivasi, talk, ceramah-ceramah motivasi yang boleh meningkatkan tahap motivasi anda. Kemudian komitmen anda. Bila kita buat pelan perancangan, kita kena fikir tentang komitmen kita. Komitmen masa kita. Berapa banyak masa yang boleh kita komit untuk menjayakan misi kita. Misi kita. I'm talking about your mission, our own mission. Saya tak bercakap tentang misi orang lain. Misi organisasi, misi institusi dan sebagainya. Misi kamu. Untuk kamu menjayakan misi kamu, komitmen kamu di tahap yang mana. Okey, balik tadi, fikirkan tadi, degree of speed. Seseorang tak mempunyai kejayaan macam mana, seorang tak mempunyai, okey, saya akan cuba jawab yang tadi sekejap saya selesaikan. Keperluan material. Okey, untuk menjayakan misi kamu tadi, dalam pelan perancangan tadi, apakah keperluan material yang kamu perlu ada? Keperluan material selalunya mungkin duit. Mungkin dalam plan kamu tu kamu nak lakukan sesuatu. Katakan kamu nak buka kafe. Kamu nak buka satu kafe yang kecil. Kamu perlukan apa? Material. Keperluan material, betul. Mesti perlukan wang. Jadi dalam plan perancangan perlu ada keperluan material ni. Kalau kamu merancang sesuatu yang lain, mungkin tidak besar. Dalam skala yang kecil. Juga perlu melihat kepada keperluan material. Material, benda. Benda apa yang ada. Kalau tidak ada, maka kamu mesti mengusahakan supaya perkara itu sampai kepada kamu. So, dengan cara bagaimana? Di situlah kamu akan berfikir dengan teknik. Okey, berfikir dengan teknik. Okey, had pergaulan. Yang ini penting, had pergaulan. Had pergaulan ini, tadi saya dah sebutkan, jika kamu ingin berada dalam kelompok yang berimpak, maka kamu perlu lihat kepada had pergaulan. Baik, kalau kamu sekarang ini bergaul dengan mereka yang tidak dapat memberi apa-apa yang positif. Ya, bagus. Persediaan perlu dana, usaha, sokongan dan motivasi. Yes, very good. Tadi ada kesimpulan tadi, very good. Had pergaulan ni, saya berbalik kepada had pergaulan ni. Jika anda berada dalam kelompok pergaulan yang mana mereka tidak dapat memberikan sesuatu yang positif kepada anda harus buat keputusan untuk menjauhkan atau untuk menghadkan pergaulan anda. Itu satu maksud. Lagi satu, had pergaulan untuk menjayakan misi anda sekiranya anda dapati anda adalah seorang yang masih belum berani untuk ke hadapan, maka anda perlu untuk kembangkan had pergaulan. Dekat sini limitation tu. Limitation, had dia limitation ialah kamu kena keluar daripada limitation ini. Kalau seandainya tidak berlaku. Tapi kalau kamu rasa macam sekarang ini ada isu dengan tuan, bagaimana cara untuk kita menghilangkan perasaan takut? Okey, sekejap dengan crowd. Okey, kalau sekarang ni kamu rasakan bahawa had pergaulan kamu itu perlu dimodify. Dimodify. Sekarang ini kamu rasakan kamu perlu extend, anjakkan had pergaulan itu supaya kamu dapat lebih banyak, kamu akan menjadi seorang yang lebih berinformasi, kamu akan menjadi seorang yang lebih berimpak tinggi. Maka kamu perlu anjakkan apa yang saya sebutkan tadi, had pergaulan.
Mungkin sekarang ni very limited. Pergaulan kamu tu very limited. Mungkin bila keluar daripada IPT nanti kamu akan masuk ke suasana pekerjaan. Di situ kamu boleh expand. Tapi yang paling penting sekarang ni yang saya bercakap ialah tentang plan perancangan. Okey, sekarang saya akan pergi ke soalan-soalan. Soalan-soalan. Okey. Alright, tadi tentang apa tadi ada dua perkara tadi. Saya ada dua soalan tadi. Satu ialah tentang keyakinan, yang disebutkan keyakinan tadi. Saya telah sebutkan daripada awal tadi ialah keyakinan ini self build maksudnya mekanisme itu ada di dalam diri setiap daripada kita. Confidence itu ada dalam diri setiap daripada kita, bukan di luar. Okey, jadi kamu kena berusaha untuk explore, untuk melakukan eksplorasi, untuk meningkatkan keyakinan kamu. Tadi saya tunjukkan the brain thinking, berfikir dengan teknik. So kamu boleh gunakan apa yang saya bentangkan tadi untuk meningkatkan keyakinan kamu dalam diri kamu sendiri. Okey, tentang bakat tadi, okey, ramai yang ada misconcept. Ramai yang beranggapan kalau bakat itu bermain muzik saja. Kalau bakat itu ialah menyanyi. Kalau bakat itu berlakon. Ini adalah misconception. Bakat ini macam-macam. Bakat ini mungkin sesuatu yang bukan untuk ditonjolkan kepada umum. Bukan untuk ditonjolkan kepada umum, tetapi mungkin untuk diri sendiri, mungkin dalam keluarga sendiri. Okey, sebagai contoh, saya bagi cake baking, buat kek. Itu bakat, betul. Yang kamu boleh develop, kamu boleh bangunkan bakat itu dalam diri kamu sendiri. Mungkin bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ini semua bakat. Bakat ini bermula daripada sekecil-kecil bakat sehinggalah yang besar. Jadi apa salahnya kalau kamu rasa kamu nak kembangkan bakat kamu dalam skala yang besar, boleh. Tapi di peringkat permulaan, bakat yang ada pada kamu tu anything. Jangan. Jadi tadi ada soalan tadi yang kata bagaimana jika seseorang itu tidak mempunyai bakat. Itu yang saya nak sebutkan, misconception. Itu kena betulkan. Sebab saya menekankan bahawa setiap individu itu berbakat. Kalau saya kata kamu boleh baca 3-4 buah buku dalam tempoh 30 hari, itu bakat. Itu adalah bakat. Kalau kamu boleh melukis untuk diri kamu sendiri, kalau kamu boleh melukis kartun untuk diri kamu sendiri, itu semua bakat. Jadi jangan misconception ni maksudnya, kalau bakat ni mestilah sesuatu yang besar, mestilah kamu menonjolkan ke hadapan. Itu sesuatu yang dalam skala besar. Mungkin kamu fikir kamu nak buat, kamu nak pergi berdiri atas pentas dan sebagainya. Itu perlukan latihan. Boleh. Tapi cek kalkul 5 minit lagi. Okey Alright. Baik, saya ada 5 minit je lagi. Okey. So, saya akan conclude dekat sini. Okey, jadi saya berharap anda telah mendapat. Yes, bernyanyi. Ya, bernyanyi dalam bilik air adalah satu bakat kita. Terpenam. Yes, very good. Apa saja yang anda lakukan untuk diri anda. Okey, tadi saya mula lewat. Kan? Sesi pertama tadi tamat. Saya rasa 15 minit lewat. Jadi saya rasa timing saya 11.30, sebenarnya saya ada 2 minit lagi. Okey, terima kasih pada admin. Okey, saya berharap apa yang telah saya kongsikan dengan anda semua akan dapat membantu anda dan sentiasa berfikir untuk memperbaiki, untuk meningkatkan keyakinan, sebab keyakinan adalah kuasa. Keyakinan adalah kuasa. Bila ada keyakinan, maka anda boleh menguasai segala-galanya.
Okey, jadi saya berharap perkongsian saya pada pagi ini akan dapat membantu, dan juga nanti saya telah forward kepada admin tadi link ke channel saya. Anda boleh ikuti channel saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak AADK Negeri Johor di atas undangan pada pagi ini, dan juga kepada semua saudara-saudari yang telah mengikuti perkongsian saya daripada pagi ini. So, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi, ya. Kita berjumpa lagi di ruang dan suasana yang mungkin berlainan satu hari nanti, dan kalau diizinkan, insyaAllah, ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, ya. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Kalki. Memang sangat banyak